Surah Taha muka surat 317 ayat 77. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى Sambungnya kisah Nabi Musa dengan Bani Israel. Jadi selesai ada satu bahagian Nabi Musa dengan Fir'aun. Ini peringkat akhir yang kita baca pada petang ini. Allah SWT wahyu kepada Nabi Musa supaya bawa Bani Israel, jangan asra bi abdihi. Allah nak bagi tahu kepada Nabi Musa, wahai Musa, an asri bi ibadi, hendaklah kamu bawa hamba-hamba aku. Ni bi ibadi, nak bawa hamba-hamba aku. Pada waktu bila? Pada waktu malam. Semua pada waktu malam. Nabi Lut, Allah Taala perintahkan bawa keluarga dia, orang beriman dengan dia pada waktu malam juga tu. Sebab azab sampai waktu pagi. Waktu malam itu keluar. Nabi pun dia berjalan pada waktu malam. Nabi Musa pun Allah nak perintahkan supaya bawa Bani Israel keluar pada waktu malam. Dia jalan sudah diberi. Fadrib lahum tariqan fil bahr. Allah beritahu guna jalan laut, bawa mereka pada waktu malam, guna jalan laut, jalan ke arah laut. Dan Allah beritahu la takhafu darakan, jangan kamu takut ditangkap oleh Firaun, dan jangan bimbang. Ini panduan Allah pada Nabi Musa. Depan laut belakang Firaun. Buat Nabi Musa AS. Sebab apa ni? Mai perintah daripada Allah SWT. Sebab tu Nabi Musa tak nak katakan walau Bani Israel kan? Allah tak nak cerita pada kita dalam surah Syu'ara. Inna lamudrakun, habis adalah wahai Musa adalah.
Bani Israel. Nabi Musa kata kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Sekali-kali tidak. Allah, sebab ni perintah Allah, gini dengan perintah Allah. Perintah Allah yang Allah Taala bagi pada Nabi Musa dah lebih berat lagi daripada seperti mana Nabi Nuh AS. Nabi Nuh perintah buat kapal atas bukit. Nabi Musa perintah bawa Bani Israel pada waktu malam. Ada Firaun tu Firaun lah. Dah bawa ke arah laut. Ke arah laut. Depan laut belakang Firaun dengan tentera dia. Dia tidak diberitahu. Lagu mana bawa. Dan fatbahum Firaun, dan Firaun akan ikut dengan tentera dia. Fa ghashiyahum minal yammi ma ghashiyahum. Lalu Allah Taala bagi tahu mereka ditegalan dengan air, apa yang menyebabkan mereka tergelam. Wa adalla fir'aun qaumahu wa ma hada. Allah bagi ringkasnya, Allah Taala telah sesatkan Firaun dan kaum dia, dan mereka tidak dapat petunjuk. Ni wa adalla sini ni dah mana silap perhitungan Firaun masa kejar Nabi Musa. Biasanya Firaun cerdik, tak biasanya. Tapi kali ni dia kena. Sebab apa? Sebab hati manusia ni Allah yang kontrol. Ataupun ni kesimpulan Allah Taala, Firaun telah menyesatkan kaum dia, dan dia sendiri tidak berada di atas petunjuk. Dia kaum dia ikut Firaun. Ya Bani Israel, kemudian saya tak pada Bani Israel, wahai Bani, qad anjaynakum min aduwikum. Dan mula tarbiyah Bani Israel. Allah SWT ceritakan semula cerita yang telah berlaku dan supaya umat ni ambil pengajaran. Ini orang yang ikut wahyu dan orang yang tidak ikut wahyu. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, qad anjaynakum, sesungguhnya kami telah selamatkan kamu daripada musuh kamu, dan kami telah buat janji dengan kamu di Bukit Tur sebelah kanan. Dan sebelum ni kami telah bagi pada kamu manna wa salwa bertahun-tahun dah. Wa kulu min thayyibati ma makanah, yang baik-baik yang kami bagi pada kamu. Wala tatrau, jangan kamu melampau, jangan kamu langgar lagi perintah Allah SWT. Fa yahilla alaikum ghadabi, maka menyebabkan halal ke atas kamu kemurkaan Allah SWT, menimpa ke atas kamu kemurkaan Allah. Dan sesiapa yang mana telah ditimpa ke atasnya kemurkaan Allah, faqad hawa, maka sungguh dia telah sesat. Sedekah Allah ni lah Ghaffarun, benar-benar zat yang maha pengampun kepada orang yang mana bertaubat khususnya. Dia wa amana wa amila salihan, orang yang mana beriman dan beramal soleh, kemudian orang yang mana mencari petunjuk. Allah Taala apa orang lakukan. Kemudian Allah Taala cerita tentang Nabi Musa pula dengan Bani Israel, yang Allah SWT jemput mereka untuk terima Taurat, Tepat Nabi Musa munajat dengan Allah SWT. Jadi Nabi Musa berjalan bersama dengan Bani Israel. Lepas tu Nabi Musa tinggal Bani Israel, bagi tahu pada Samiri dalam surah A'raf ni. Nabi Musa bagi pada Nabi Harun, Nabi Musa bagi tahu pada Nabi Harun, kamu bawa Bani Israel wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Kalau tengok apa-apa yang mereka langgar, mungkar, maka tegur, baiki, jangan ikut jalan orang yang buat kerosakan. Tapi Nabi Musa gaduh, tak sabar nak jumpa Allah, tinggal dan pergi tempat yang mana perjanjian dia dengan Allah SWT di Bukit Tur belah kanan. Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa, apa yang menyebabkan kamu datang dulu sebelum kaum kamu wahai Musa? Apa yang dorong kamu mari dulu sebelum kaum kamu wahai Musa? Nabi Musa jawab, hum ulai ala athari, ya Allah, mereka tu duduk di atas petunjuk aku, duduk atas cara Nabi Musa. Wa ajil tu dia, saya mari dulu ni kepada kamu ni untuk dapat redha Allah SWT. Mari tu kerana ni terlampau suka, jiwa tu terlampau suka sangat, tak boleh nak kerana gembira. Qala fa inna qad fatanna qauman, Allah Taala bagi tahu sesungguhnya kami telah uji kaum kamu. Allah Taala bagi tahu, Allah berlaku sebenar. Samiri yang telah sesatkan Bani Israel bila Musa tinggal, tapi Allah Taala bagi tahu ni hakikat dia. Qad fatanna qaumaka, kami telah uji kaum kamu selepas kamu tinggal. Dan wa adallahumus Samiri, Samiri telah menyesatkan. Allah Taala bagi tahu dah pada Nabi Musa. Allah Taala bagi tahu pada Nabi Musa. Dan Nabi Musa balik semula, terima kitab Taurat,
balik kepada kaum dia, ghadban, dalam keadaan marah dan dalam keadaan terkilan, sedih. Maka bila sapa cepat kaum dia berkata, qala ya qaum, hai kaum aku, alam ya'idukum rabbukum man, bukankah Tuhan kamu telah janjikan untuk kamu janji yang baik? Nak janji apa? Nak jumpa dengan Allah SWT untuk terima kitab Taurat. Afatala alaikumul ahd, adakah kamu rasa lama janji itu? Tak, sekejap ya benar. Nabi Musa tinggal sekejap ya ni. Tak. Am aradtum an yahilla alaikum ghadabun min rabbikum, adapun sebenarnya kamu ni sebenarnya sengaja supaya Allah SWT murka ke atas kamu. Sebab tu kamu langgar janji kamu dengan aku ni. Janji kamu dengan aku nak taat, tak serubah, tak siwak kabar, seperti mana yang dipesan oleh Nabi Musa AS. Dan bersama Nabi Musa ni ada Nabi Harun. Maka mereka jawab lagu mana tengok ni? Ni jawapan kita ni. Allahu Akbar. Qalu ma akhlafna maw'idaka bimilkina. Tengok. Mereka jawab dengan alasan Bani Israil ini. Dia kata, wahai Musa, ma akhlafna, kami tidak langgar perjanjian dengan kamu, wahai bimalkina, dengan kemahuan kami. Dengan bimalkina, dengan bimilkina, dua-dua kira. Bimalkina, bimilkina. Bimilkina ni dengan milik kami, dengan kemampuan kami, dengan kudrat kami, dengan upaya kami. Kami, mereka bagi tahu ni asalnya. Walakinna, tapi yang menyebabkan kita langgar ni sebab keadaan lagu mana? Humilna, tengok dalam kira kita humilna, kita telah dibebankan, keadaan tu. Dalam kira lain hamalna, kerana kami telah menanggung. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu, dalam kita doa pada Allah SWT. Walakinna, tapi kami humilna, hamalna, kami sedang menanggung auzaran min zinatil qaum, dosa-dosa ataupun belenggu-belenggu, beban-beban asqalan ni, auzaran ni asqalan, keadaan semestinya dosa. Auzaran min zinatil qaum, kami telah dibebankan ataupun kami sekarang ini sedang menanggung auzaran min zinatil qaum. Ini istilah keadaan pada waktu itu menyebabkan keadaan itu boleh langgar perintah Nabi Musa. Dalam kitab tafsir macam-macam. Tapi kalau ikut Zahir kan, auzan ni boleh makna dosa, boleh makna dengan athqalan, mana beban-beban, keadaan-keadaan pendapat-pendapat yang didatangi oleh Samiri. Ni Samiri main peranan ni. Jadi Bani Israel, umat Nabi Musa, Nabi bagi tahu Nabi Musa, kami bukan sengaja nak langgar, kami tak selanggar sebenarnya, kami tak ada niat pun. Tapi dibagi tahu, kami tidak langgar perjanjian kamu bimalkina, dengan upaya kami, dengan kudrat kami. Mana kami tak sih sebenarnya. Walakinnahu, tapi kita dibebankan dengan keadaan ni. Kalau kita terjemah harfiah dengan bebannya daripada perhiasan kaum. Faqadhafnaha, lalu kami lempar dia. Fakadzalika alqas Samiri, maknanya Samiri ni bila peninggalan, bila Nabi Musa tinggal, dia telah mainkan peranan, dia telah hasut Bani Israel secara senyap-senyap. Dia datang ke keadaan berkenaan dengan perhiasan-perhiasan, berkenaan dengan harta-harta. Dia pusing ni, dia kata ni dosa, ini sebenarnya benda-benda ni hasil daripada orang yang berdosa, orang yang kena azab Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia buat fatwa canggah ni, hak ni kena buai belaka. Dia minta kumpul belaka. Dalam bahasa bagi tahu Bani Israel masa lari tu dia pergi berhutang dengan orang Kipti. Perhiasan buat lari. Tu tak tahu makna gitu. Ni hak dia lah, hasil simpanan dia. Hak dia ada. Dia ada. Bersama dia Samiri kan. Samiri ada juga. Jadi ini tapi di Samiri ni fatwa ke benda-benda ni tak molek. Dan sedangkan benda ni jalankan Nabi Musa sekian lama dan Nabi Musa tak kata gapo. Sepatutnya cukup dah. Tapi dia pusing. Tentu dah dia ada kata-kata dia benda yang mana berkait dengan logik gitu. Bani Israel ni. Maka dia telah fatwa ke benda-benda ni tak suci, maka dia ambil dikumpul. Dan Samiri ni seorang yang mahir. Dia tahu buat dengan benda, dengan perhiasan itu, dengan permata, dengan emas, dia guna-guna, dia pun
mereka tu lepas belakang cabut, Samiri ambil, lepas tu Samiri guna bentuk kan, fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwar. Lalu Samiri telah keluar kan, daripada perhiasan-perhiasan itu kepada mereka apa dia, dalam bentuk ijlan jasadan, dalam bentuk anak lembu yang zahir. Jasadan ni, jasadan biasa dalam bahasa Arab dia tak ada nyawa, jasad disebut. Bentuk anak lembu yang tak bergerak tapi ada suara, lahu khuwar, terbit suara. Lalu tengok faqalu hadha, tengok faqalu, tengok bukan Samiri saja ni, faqalu jamak ni, ijma' dah jadi. Mana ramai dah terkesan dengan bila tengok dak sihir Samiri tu lah dak. Maka mereka kata hadza ilahukum, mereka kata hadza ilahukum wa ilahu, inilah Tuhan kamu dan inilah Tuhan Musa. Fanasi, tengok Musa lupa nak dak, dia terlupa nak ayat ni. Ni dah. Ini keadaan-keadaan yang berlaku menyebabkan Bani Israel ni bukan setakat langgar Nabi Musa, bahkan khilaf dengan usul agama. Semua selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ikut selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas Nabi Musa tinggal, sedangkan bersama Nabi Musa sudah ada Nabi Harun, lepas tu ada ajaran-ajaran Nabi Musa tentu dah ayat dah nak pergi sekejap ya ni. Tapi ni keadaan-keadaan dia. Ni keadaan-keadaan dia. Dia tengok Bani Israel buat alasan kan? Buat alasan kami bukan nak langgar, sengaja nak langgar, tapi keadaan-keadaan, semua keadaan-keadaan. Sebab kita minta doa kepada Allah, Rabbana tahmil alaina isran kama hamalta, tahmil alaina. Tu mana yang beban keadaan-keadaan ni bahaya. Ada. Seperti mana Bani Israil, walakinna ni alasan dia. Alasan dia. Tak. Mana kalau kita gabung dengan tafsir yang katakan tak, auzarum min zini, apa dia? Perhiasan-perhiasan yang mana dikatakan haram, tak, yang kata tak boleh sama-sama ni, maka Bani Israil jadikan tak beban ni apa dah ada ni tak tentang perhiasan ni menyebabkan dia rasa terbeban, kena buai ke ni sehingga terperangkap masuk jadi ilmu dah lebih besar lagi. Nak tinggal benda yang Nabi Musa tak ada pesan apa-apa, tapi bila lari je Allah Taala nak tunjuk pada kita, bila lari je daripada sunnah Nabi tak, maka biarkan jadi sesat, biarkan jadi sesat sehingga sampai peringkat tak sembah apa dia, sembah anak lembu, sembah nama. Dan Bani Israil pun bukannya kejap lagi seperti mana kita jumpa sebelum ni ayat Allah nak bagi tahu, bila sebagai lauk je jangan berhala, minta berhala. Dan Samiri tahu kelemahan-kelemahan ni, sebab tu dia pun bentukkan anak lembu. Lepas tu ada suara pula. Ada suara pula. Dan ada suara ni bukan kerana boleh gerak ke apa, Samiri nampak tapak kaki Jibril ke apa, tu tak ada, cerita tak betul. Itu riwayat-riwayat. Tak. Walaupun nisbah pada Ibnu Abbas ke nisbah pada siapa-siapa, tengok dari sanak tu, semua sanak masak dah belakang. Sanak daripada Sudi, daripada sanak orang mana tak ada nilai. Tak, sebenarnya tak apa lagi nak jadi tafsir ke kitab Allah ni. Tak, kalau dalam kitab hadis ni kalau ada Sudi ke apa ke ni tak ada nilai lalu sah. Tak, riwayat-riwayat orang lagu ni. Nak Sudi ni walaupun tak, dia ni dari sudut ilmu dia ada, tapi dia jenis hatibul lail, royak belaka. Tak, mana dia jumpa tu royak belaka. Tak ada tapih, tak ada penapih. Awak lagi cerita-cerita lagu ni. Tak. Sudah, tapi Samiri ni dia ada kemahiran dia. Dia pandang manipulasi, dan dia ni tidak puas hati dengan ajaran Nabi Musa. Dia ada orang lagu. Tak, zahir nampak ikut, tapi tak puas hati dengan Nabi Musa. Tak puas hati dengan ajaran Nabi Musa. Dia bersama tu Nabi Musa tinggal ya, dia main peranan dalam. Dia wari pada Bani Israil, datang ke bisikan menyebabkan keadaan masyarakat tinggal jadi nak Nabi. Nak ajaran dia tu. Ni watak Samiri ni. Dan siapa dia boleh apa wujud Bani Israil ni bersama dengan dia tu, siapa sepakat dengan dia. Tengok Allah kata faqalu hadha, mereka kata inilah Tuhan kamu dan Tuhan Nabi Musa. Nabi Musa lupa tetap nak ayat ni. Bila orang kata dia jodoh kau Tuhan Musa apa paham ni Musa tak ada ayat, Musa lupa. Dia gitu. Mana ada malak-malak yang dia ajar begitu. Nabi tu memang Nabi tu ingat ayat ni. Jangan sebenarnya ayat belakang. Sebenarnya gini, ini Samiri ni watak dia ni. Afala yarawun alla yarju ilaihim. Kenapa mereka tidak tengok, tak perhati molek? Tak. Gapo dia agak anak lembu ni boleh royak pada mereka ni? Tak boleh nak, bila tanya tak boleh nak jawab pun. Wala yamliku lahum darun, apatah lagi nak bagi pada mereka mudarat dan juga manfaat. Tak ada. Sedangkan Nabi Harun walaqad qala lahum Harun, sedangkan Nabi Harun berkata
kepada kaum, ya kaum innama futintum, sebenarnya kamu difitnah dengan benda ni. Ni fitnah ni, ujian semata-mata ni. Tak, fitnah ni apa dia sebenarnya? Beliau menjauhkan satu orang daripada perintah Allah dan sunnah Nabi. Itu fitnah. Fitnah ni bila suatu keadaan gapa-gapa, tengok ada benda tu lagu mana mari tu. Bila dia menjauhkan kita daripada perintah Allah, daripada sunnah Nabi, itu fitnah sebenarnya. Dan ini hakikat fitnah. Wa inna rabbakumur rahman, sesungguhnya kamu adalah ar-rahman, fattabi'uni wa ati'u amri, ikutlah aku dan taatlah perintah aku. Maka mereka tak percaya. Mereka, kami akan terus akan sembah anak lembu ni hatta yarja' ilaina Musa, sehingga Musa balik pada kita, sehingga Musa balik. Kemudian bila Nabi Musa sama semula, qala ya Harun, dan Nabi Musa tegur Nabi Harun sebagai orang yang tanggungjawab. Bapa tak khitab pada Samiri? Sebab Samiri dia bukan orang tanggungjawab. Dia tidak dipertanggungjawab oleh Nabi Musa supaya jaga Bani Israel. Dia yang bijak. Dia bijak sendiri. Sebab tu Nabi Musa khitab pada orang yang tanggungjawab dulu, Nabi Harun mula-mula sekali. Sebab tu Nabi Harun pegang Allah SWT, Nabi Musa ni pegang Nabi Harun dulu. Kita sambung lepas ni. Subhanallah.